Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni para pelajar kita nak teruskan dengan tajuk pilih atur dan juga gabungan. Pilih atur dan gabungan seperti yang ada dalam slide. Okey, kalau pelajar tengok tajuk yang kita nak bincangkan ini merupakan tajuk sambungan daripada pelajaran yang lepas. Pelajaran yang lepas. Okey, kita tengok sekejap. Okey, dia loading pula ni. Okey, so hari ni standard kandungan adalah pilih atur. Dan standard pembelajaran hari ni ada dua. Okey, yang pertama adalah untuk menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Objek secaman ni bermaksud objek yang samalah. Okey, yang kedua, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat-syarat yang tertentu. So, bila ada banyak syarat, keadaan akan jadi lebih complicated. Okey, walau macam mana pun ada beberapa panduan yang boleh kamu rujuk dalam slide inilah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada standard prestasi. Okey, standard prestasi. Okey, seperti biasa ada 6 tahap penguasaan yang perlu kamu capai dan kamu boleh rujuklah kepada slide video yang saya tayangkan ini. Okey, kita terus kepada aktiviti ini. Okey, so saya kecilkan paparan sekejap. Okey, so kita pergi kepada yang full. Okey, so kamu akan nampak slide yang penuh lah. Okey, so hari ni kita merujuk kepada aktiviti dalam buku teks. Kalau kamu tengok kepada aktiviti dalam buku teks ini, merujuk pada muka surat 126, 126, yang mana tujuan aktiviti ini adalah untuk menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Objek secaman ni bermaksud huruf yang samalah. Dekat beberapa objek tu ada pasangan huruf yang sama. Mungkin 2, mungkin 3 huruf yang sama. Okey, kita tengok dulu kepada aktiviti ini. Setiap kumpulan diberikan satu perkataan yang terdiri daripada 3 huruf seperti yang berikut. A, P, A. Labelkan 2 huruf A masing-masing dengan A1 dan A2. Kemudian bina gambar rajah pokok. Okey, kemudian berdasarkan gambar rajah pokok yang dibina, senaraikan semua susunan yang mungkin bagi menyusun huruf-huruf itu. Berapakah bilangan susunannya? Okey, itu keadaan yang pertama lah. Okey, yang keadaan kedua, kalau dianggapkan A1 dan A2 sama, berapakah pula bilangan susunannya? So, dari sini apakah kaedah yang boleh digunakan untuk mencari bilangan susunan bagi perkataan yang melibatkan huruf secaman seperti huruf dalam E. Okey, lantik seorang ketua lah dan bentangkan. Okey, tak perlulah bentangkan, saya cuma terangkan tentang aktiviti ini. Okey, kita terus kepada aktiviti ini. Saya teruskan untuk slide yang seterusnya. Okey, so sebenarnya dibuatkan 3 huruf tadi, yang mana dia suruh kita ambil 2 huruf kan. Masing-masing kita dikehendaki untuk menyusun huruf-huruf tersebut. Bila menyusun tu, ada 3 kali ambil lah. Yang pertama kita akan ambil huruf A. Huruf A. So, kalau saya buat 3, kita katakan. Mungkin kita akan dapat yang pertama huruf A. Mungkin yang kedua kita ambil huruf P. Dan yang ketiga kita ambil E. Dan kita labelkan A ni sebagai A1 dan juga A2. Ini adalah huruf yang pertama. Kemudian kita nak ambil huruf yang kedua kan. So yang ada adalah A1, P dan juga A2. Bila kita dah ambil A1, so yang tinggal adalah P dan juga E. So dekat sini P dan juga E. Ini rajah pokok A2. Kalau kita dah ambil P, kita akan dapat yang tinggal adalah A1 dan juga A2. Kemudian kalau kita dah ambil A2, yang tinggal adalah A1 dan juga
Ini adalah huruf yang kedua. Kita nak susun 3 huruf kan. So ada huruf yang ketiga lah. Okey. So A, P. So tinggal satu sahajalah. Tinggal satu sahaja. So di sini A1P ini adalah A2. A1A2 yang tinggal adalah P. P A1 yang tinggal adalah A2. P A2 yang tinggal adalah A1. A2 A1 yang tinggal adalah P. A2 P, so yang tinggal adalah A1. Okey. Kalau kamu belajar kepada gambar darjah pokok, di sini sebenarnya kamu dah dapat susunan huruf kesudahan yang kamu dapat. So kita akan dapat A1 P A2. Okey. So A1 A2 P. Okey. P A1 A2. Di sini P A2 A1. Seterusnya A2 A1 P. Dan yang kedua A2 P dan juga A1. Ini adalah jumlah kesudahannya. So berapa jumlah kesudahan yang kamu dapat dekat sini? Kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila melibatkan A1, P dan juga A2, bilangannya adalah 6. So bilangan sampel adalah 6. Di mana kita simpulkan A1 dan A2 tu adalah berasingan. So A1 kalau kita anggap dia tak sama, dia ada bilangan sampel sebanyak 6. 6. Okey. Andai kata kita soalan nombor 4 dia minta kita anggapkan A1 sama dengan A2, bermaksud ini akan jadi APA. Ini pula akan jadi AAP. Yang ini akan jadi PAA. Maksudnya A tu dianggap samalah. Maksud tak ada label, tak perlu dibezakan. So PAA, seterusnya AAP dan APA. Okey, daripada sini berapa bilangan kesudahan dia? Kalau kamu tengok dekat sini, PAPA ni dikira satu. Sebab sama. AAP ni dikira satu juga. So ini adalah susunan yang kedua. APA ni merujuk kepada bilangan cara yang ketiga. Kalau A1 A2, so bilangan sampel dia dah jadi 3. So dekat sini sebenarnya kalau kita pergi kepada satu formula yang ringkas, so sebenarnya kita dapat kalau formula untuk 3 huruf yang bebas ini, objek bebas, 3 factorial. 3 factorial kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 6 kan. 3 factorial kamu dapat 6. So 3 factorial kamu dapat 6 cara. Ini kalau yang melibatkan objek bebas. Yang ini kamu dah belajar dalam kelas yang sebelum ni. Tetapi kalau melibatkan objek secaman atau objek yang sama, dalam kes ini ada 2 objek yang sama. Sebenarnya dalam pengiraannya adalah 3 factorial bahagi 2 factorial. Bahagi 2 factorial. So di mana bila kamu tekan kalkulator 3 factorial bahagi 2 factorial, kamu dapat jawapannya adalah 3. So di sini adalah kesimpulan yang boleh kita libatkan kalau melibatkan objek secaman. Kalau melibatkan objek secaman. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. So ini saya padam. So ini adalah kesimpulan yang boleh kita rujuk. So kalau dia kata bilangan pilih atau bagi n objek yang melibatkan objek secaman diberi oleh P sama dengan n factorial A factorial B factorial C factorial, di mana A, B, C ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman.
Ini kalau melibatkan objek secaman. Okey, kita pergi kepada contoh. Saya pergi kepada contoh. Saya tengok sekejap saya punya paparan tadi, betul tak? Okey, sekejap pelajar. Kalau saya tengok pada paparan saya di sini, okeylah, kamu dapat tengok secara full. Okey, ni saya padam. Okey, saya teruskan dengan saya punya slide yang seterusnya. Saya pergi pada slide yang seterusnya, belajar. Okey, yang ini. Okey, kita pergi kepada contoh ini. Loading pula, tak maaf lambat sikit. Okey, kita tengok kepada contoh objek secaman. Okey, so hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. So simbiosis ni ada berapa huruf? Kalau kita kira bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangannya adalah 9. Disebabkan ada huruf-huruf yang sama, so S. Okey, bilangan S ini adalah bilangan huruf secaman. So S ada 3. So I, bilangan I ada 2. Ada lagi tak huruf yang sama? S dan juga I ada 3. Sorry, I ada 3. Okey, so ini menggunakan formula objek secaman. So bila kita nak guna formula, kita tahu huruf semua adalah 9 faktorial bahagi dengan objek secaman yang pertama S ada 3. 3 faktorial dan huruf I pun ada 3. So darab dengan 3 faktorial. Okey, bila kamu tekan kalkulator, ini kamu buat kurungan lah. Okey, so 9 faktorial kamu bahagi dengan 3 faktorial darab dengan 3 faktorial. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah 10,080. Ini adalah bilangan cara untuk soalan ini yang melibatkan objek secaman. Okey, itu yang contoh yang pertama lah. Lepas ni saya rasa kita terus kepada latihan. So bila kamu tengok soalan ini, latihan pengukuran muka surat 127, kamu boleh buat lah. Saya rasa kamu boleh buat sebab semua contoh-contoh ini berkaitan dengan objek secaman. Okey, saya terus kepada contoh yang seterusnya. Ini melibatkan pilih atau dengan syarat yang tertentu. So kena tahu syarat untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, kalau yang melibatkan objek bersama, kalau yang melibatkan objek bersama, kalau kita tengok soalan, okey, so kalau kita baca soalan dekat situ, cari bilangan cara 8 orang pekerja A, B, C, D, E, F, G dan H ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sebuah syarikat yang boleh disusun secara linear lah, dengan syarat A dan B mesti duduk bersebelahan. Maksudnya A dengan B mesti duduk bersama. So kalau saya buat kat sini, ini A, B, C, D, E, F, G dan juga H. Yang mana syaratnya ditetapkan A dengan B mesti duduk secara bersama. Okey, so cara nak selesaikan berbeza dengan secaman tadi. So ini dikira satu objek bebas. So ini 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 lah. So di sini 7 faktorial. Okey, so berapa bilangan yang duduk bersama ni? Dalam kes ni 2 lah. So dengan 2 faktorial. So ini adalah bilangan cara untuk mendapatkan bilangan cara dengan syarat yang ditetapkan. So 7 faktorial darab dengan 2 faktorial, kita dapat jawapannya 10,080.
Ini adalah objek bersama. Okey, kita terus pula. Macam mana pula kalau soalan objek bersama juga tetapi dalam bulatan. Okey, bila dalam bulatan, ini saya kena ubahlah bentuk gambar kan. Okey. So bila dalam bulatan, so kita tahu formula bulatan hari itu ada melibatkan operasi N tolak 1. So di sini A dengan B mesti duduk bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini secara lukisan sajalah. Tapi lukisan ni saya rasa saya nak padam lah. Tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Okey. Kalau linear kita dapat formula seperti ini. 7 faktorial darab 2 faktorial. Tetapi kalau yang melibatkan bulatan, so 7 ni dia kena tolak 1. Sebab kita tahu formula yang minggu lepas melibatkan kalau bulatan si N dia tolak 1. Dan 2 faktorial ni dikekalkan sebab ia melibatkan A dan B ni adalah nilai yang bersama lah. So jawapannya dekat sini, kalau kamu kira so 6 faktorial darab dengan 2 faktorial, so kamu dapat jawapannya 1440. Ini secara bulatan, yang ini secara linear. Okey belajar. Saya harap kamu dapat bezakan dalam keadaan objek bersama dan sama ada linear ataupun dalam bulatan. Okey, sebab tu dia kena teliti syarat-syarat yang diberi dalam soalan. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini katakan nak duduk berasingan. Katakan nak duduk berasingan. Tadi duduk bersama, ni kaedah berasingan. Dia dah ke depan ni. Okey, dia ada dua kaedah. Katakan soalan inilah. Saya ubah soalan ini. Katakan terdapat 5 orang pelajar dalam satu barisan A, B, C, D dan E, di mana A dan B tidak boleh duduk bersama. Cari bilangan susunan. Cari bilangan susunan. Okey, kalau kita tengok kepada soalan, sekejap. Okey, so kita tahu A, B, C, D dan E, di mana A dengan B ni tidak boleh duduk bersama. Okey, so kaedah yang pertama, kita guna kaedah pelengkap lah. Pelengkap tolakkan dengan kes yang inilah, kes yang bersama. Betul tak? Pelengkap ni adalah yang bebas, tolak yang bersama, dapatlah yang berasingan. Betul tak? So kita dapat yang berasingan. Kan? So pelengkap ni melibatkan pengiraan 5 objek bebas. 5 objek bebas. So A, B, C, D, E lah. So dekat sini kita dapat 5 faktorial. Okey, yang bersama baru sejak tadi kita belajar kan. So dekat sini ada 4 objek bebas. 1, 2, 3, 4 faktorial, yang mana 2 adalah yang bersama ni. So ini kita darab dengan 2 faktorial. So kita dapatlah bilangan susunan yang berasingan. So 5 faktorial. Okey, kita dapat 120. Tolakkan dengan 4 faktorial. Darab dengan 2 faktorial. So ini adalah 48. So kita dapat 120 tolak 48. Kita dapat bilangan caranya 72 cara. Ini bagi kes berasingan kaedah yang pertama. Okey, untuk kaedah pertama ni sebenarnya kita tak boleh guna kalau objek yang tak bersama ni lebih daripada
3. Kalau 2 boleh, kalau 3 dia tak dapat. Okey, walau macam mana pun saya gunakan kaedah yang kedua untuk menyelesaikan soalan. Manalah tahu kalau keadaan kes melibatkan 3 objek yang tak boleh bersama, kamu boleh gunakan kaedah ini. Okey, saya pergi kepada kaedah yang seterusnya, kaedah yang kedua. Okey, saya padam Okey, kaedah yang kedua begini. Kaedah yang kedua, okey. So kita tahu katakan dekat sini macam tadi A, B, C, D dan juga E. Okey, di mana A dengan B ni tidak boleh bersama. Tidak boleh bersama. So kita buat garis beginilah. So 1, 2, 3. Okey, yang tinggal adalah C, D. Contohlah, ini adalah pilihan pertama, susunan kedua dan susunan ketiga. Okey, dekat sini ada kotak yang mana A dengan B tak boleh berada, mesti berada kat sini lah. Kalau A kat sini, B kat sini. Kalau A kat sini, B kat sini. Maksudnya kotak ni hanya boleh diisi dengan huruf A dan juga B. Okey, A dan juga B. Okey, kita tahu bilangan yang dekat sini, okey, kat sini. Okey, unsur yang tidak ada kaitan ni, okey, adalah 3. So kita kira dekat sini nilainya adalah 3 factorial. Yang bertanda right ni diisi dengan huruf C, D dengan E lah. So bilangan caranya adalah 3 factorial. Manakala kotak-kotak ni pula hanya boleh diisi oleh A dan B. So ada berapa kotak? Ada 4 kotak. Nak isi berapa huruf? Nak isi 2 huruf, iaitu 2 huruf. So ini adalah bilangan cara menggunakan kaedah yang kedua lah. So 3 factorial kamu dapat 6. Okey, 4P2, 4 shift P2 kamu dapat 12. So 6 darab 12 kamu dapat 72. So kes kaedah kedua ni boleh juga kita pakai untuk soalan tadi. So ada 2 kaedah yang saya bagi untuk menyelesaikan bagi objek yang berasingan. Okey, so kita terus kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni melibatkan susunan nombor. Susunan nombor ni pun ada syarat-syarat yang perlu kita patuhi. Okey, kita tengok soalan di sini. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 jika digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil. Dia nak nombor ganjil dengan keadaan tiada digit yang berulang. So kita nak buat 4 digit, 1, 2, 3, 4, yang mana kita nak bentuk nombor ganjil. Nombor ganjil mesti hujung nombor ganjil lah. So 1 ganjil, 3 ganjil, apa lagi ganjil? 5 ganjil. 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil. So dekat sini ada 3 pilihan, 1, 3 dan juga 5. So ada 3 pilihan. So kalau kita tengok kat sini ada berapa nombor semua kat sini. Nombor dekat sini kalau kita kira, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor and bilangannya 7. N sama dengan 7. Okey, satu pilihan kita dah tetapkan. So yang tinggal 6. Berikut seterusnya adalah 5 dan berikut adalah 4. So jawapannya kalau kita kira dekat sini, kita dapat, kita tekanlah 6 darab 5 4 darab 3 lah. So bila kita tekan kalkulator, 6 darab 5 darab 4 darab 3, so kita dapat ini ada 4 pilihan. 1, oh ada 9 di sini, silap, sorry. So di sini 4 pilihan, di sini 4 pilihan. So bila saya ubah menggunakan
Okey, sorry Okey, ni padam. Alamak, padam semula. Sekejap dia dah terlari pula. Saya ambil balik pen. Semula belajar. Mana pen tak keluar? Okey, pen ni dah keluar. Dia loading pula Kenapa dia crash pula ni Okey, semula So kita ambil pen semula. Okey, saya besarkan, minta maaf Okey, kalau kita tengok ni dekat sini sekejap dia tengah loading. Okey, saya buat semula. Okey, kita nak bentuk 4 digit. 1, 2, 3, 4. Yang mana kita nak, ni soalan yang sebelum ni. Sorry, silap Okey, 4 digit. Yang mana kita nak bentuk ni, syarat yang ditetapkan adalah nombor ganjil. So nombor ganjil pilihannya 1, 3, 5 dan 9. 1, 3, 5 dan 9. So ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. So dekat sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So n sama dengan 7, bilangan 7. So 1 kita dah gunakan, dia tinggal 6. Bila kita guna 6 kurang bersatu, 5 dan juga seterusnya 4. So menggunakan petua pendaraban. So 6 darab 5 darab 4 darab 4. So kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 darab 5 darab 4 darab 4. So kamu dapat 480. Ataupun kamu boleh kata kat sini, ini bahagian sini ada 6 huruf. Kita nak pilih 3 kotak, so 6P3 So di sini pula kita nak pilih ada 4 nombor, kita nak letak pada 1 kotak. So ini adalah 6 4P1. So kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang sama, 480. Ini menggunakan formula, ini menggunakan petua pendaraban. Okey, yang penting dapat jawapan mesti mematuhi syarat yang diberilah. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir ni sebelum kita pergi kepada latihan. Okey, ini adalah dekat sini kalau kamu tengok, cari bilangan cara nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada 4 digit ini. Syaratnya nombor ganjil dan kurang daripada 5,000. So dekat situ ada 2 syarat yang ditetapkan. So kita nak bentuk 4 digit yang mana nombor ganjil. Ganjil lah. So kalau ganjil mesti berakhir dengan 3, 5 dan 7. Ganjil kan? Dan kurang daripada 5,000, mestilah nilai kat sini sama ada 2 dan juga 3. Bila melibatkan ada 3 kali berulang 2 dekat sini, so kita kena pertimbangkan 2 kes. Kes yang pertama dan kes yang kedua. Dan kat sini lah yang perlu betul-betul kamu fahamkan. Yang perlu kamu fahamkan sebab dia melibatkan kes. Katakan kamu ambil pertimbangkan kes digit 3 yang terakhir. Ini saya padamlah. Saya bawa dekat atas kat sini 2 dengan 3. Kat sini 2, 3 dengan 2 tak ada kat sini. 3, 5, 7. 3, 5 dan 7. Katakan kita pertimbangkan kes di mana 3 di kotak yang terakhir, 3 dekat kotak yang last. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kita pertimbangkan 3 lah dekat kotak last. Bila kita pertimbangkan kotak last, dekat kotak yang pertama ni tak ada 3, yang tinggal hanya 2. So pilihannya berapa? Pilihannya adalah 1 sahaja. Dekat sini, dekat last yang 3 ni masih ada 3, 5 dengan 7. Dekat sini ada 3 pilihan.
Okey, kita ada 4 digit. So 4 tolak 1 tolak 1, tolak 1 tolak 1. So tinggal 2 pilihan diikuti dengan 1 pilihan. So bila kita menggunakan petua pendaraban, ini darab, ini darab. So 1 darab 2, 2, 2 darab 1, 2, 2 darab 3, 6. So untuk kes yang pertama ada 6 cara. Itu kalau kedudukan 3 berada pada hujung. Untuk kes yang kedua, okey, saya gariskan. Untuk kes yang kedua, kalau kita pertimbangkan 3 pada kedudukan pertama. 3 kedudukan pertama. So kalau 3 pada kotak yang pertama, okey. So dekat sini ada satu pilihan sahaja. Dekat sini tadi 3, 5, 7. So bila kita dah letak 3 kat sini, yang tinggal 2 pilihan saja. So 2. So 2. So 4 ada 4 pilihan. 4 tolak 1, 3 tolak 1, 2. So yang tinggal 4 tolak 1, 3 tolak 1. Ni tolak 2 kan. 4 ada 2 pilihan kita dah pilih. So 2. So kat sini 2. Di sini adalah 1. So ada 4 digit. Okey, 4 tolak 1 tolak 1, 3 tolak 1, 2. So 2 lah dekat sini. So 2 berikutnya 1 lah. So menggunakan petua pendaraban. So 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. So 4 cara. So bila kita pertimbangkan kedua-dua kes ni, so 6 tambah 4 ada 10 cara. So untuk kes susunan nombor yang melibatkan syarat-syarat tertentu, kena perhalusi syarat-syaratnya lah. So saya mengharapkan pada pelajar boleh terus rujuk kepada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan dalam buku teks, dalam buku teks, dan latihan dalam buku kerja nanti saya akan bagi dalam Telegram yang saya akan buat secara boot Telegram. Kamu boleh rujuk latihan pada buku kerja pada boot yang akan saya bagi nanti. So saya rasa setakat itu saja kelas kita. Setakat itu saja kelas kita. Saya mengharapkan kamu konsisten, kamu konsisten belajar, dan terus bersemangatlah untuk buat latihan matematik tambahan, latihan matematik tambahan. Dan saya merancang untuk menghabiskan tajuk exam nanti. Akan ada exam ujian pertengahan tahun sampai tajuk inilah bab 4, bab ubahan. Bab ubahan, dan kamu buat latihan sebanyak yang mungkin lah. Boleh jadikan buku kerja itu sebagai latihan tambahan. Okey, so akhir kata itu sahaja daripada saya. Okey, kita jumpa lagi, dan saya mengharapkan kamu terus konsisten lah buat latihan matematik tambahan. Okey pelajar, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.